Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih kerana memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Nah, tanpa kita sedari, ni kes Sulu tuan-tuan. Kes Sulu. Saya baca. Kes Sulu, hari penting buat Malaysia tanpa diheret ke mahkamah. Menteri Azalina Osman menyifatkan hari ini sebagai hari penting apabila Gonzalo Stampa akan dituduh di Mahkamah Tinggi Madrid, Spanyol. Stampa adalah penimbang tara yang menganugerahkan pampasan 14.9 bilion USD daripada Malaysia kepada pihak yang mendakwa sebagai waris Sultan Sulu. Azalina berkata Stampa berdepan pertuduhan serius menghina mahkamah dan amalan profesional tidak layak oleh pendakwa awam Spanyol dan Malaysia kerana beberapa kali mengendahkan keputusan Mahkamah Tinggi Keadilan Madrid. Stampa telah diberitahu banyak kali bahawa dia telah dibatalkan sebagai penimbang tara, tetapi dia masih memutuskan dan memberikan anugerah penimbang tara setelah berpindah kerusi ke Paris. Padahal dia telah dibatalkan sebagai penimbang tara. Dia dibayar sebanyak 2.5 juta USD untuk keputusan itu. Tingkah lakunya itu tidak pernah berlaku dalam sistem timbang tara antarabangsa. Dalam kenyataan media sosial, Azalina berkata pertuduhan jenayah terhadap Stampa akan menjadi pemula keadilan kepada 32 juta rakyat Malaysia yang menjadi mangsa sebenar dalam anugerah penipuan bernilai 14.9 bilion itu. Malaysia sepenuhnya percaya pada sistem keadilan Spanyol, katanya. Azalina semalam berkata Mahkamah Madrid sendiri yang menyiasat dan mengemukakan pertuduhan ke atas Stampa dan jika dia tidak bersalah, dia akan dikenakan penjara dan didenda. Tarikh penegaran itu akan ditetapkan. Azalina semalam dilaporkan berada di London untuk fasa ketiga. Dia akan berjumpa dengan peguam-peguam melantikan kerajaan Malaysia dalam menyangkal taktik dan hujahan mereka secara menyeluruh. Azalina juga menyifatkan apa yang diumumkan Stampa itu sebagai satu fraud award kerana mahkamah melantiknya sebagai penimbang tara menarik balik pelantikan itu. Malaysia dalam proses membatalkan anugerah akhir 14.9 bilion USD itu. Dalam usaha untuk menguatkuasa award akhir itu, kumpulan Sulu dilaporkan cuba menyita aset Petronas di Luxembourg dan Belanda selain menyasarkan aset diplomatik Perancis termasuk kedutaan. Pada 2019, kumpulan itu dilaporkan memulakan tindakan perundangan di Mahkamah Spanyol untuk mendapatkan pampasan bagi tanah di Sabah yang didakwa dipajak oleh nenek moyang mereka kepada sebuah syarikat perdagangan British pada 1878. Baik. So, dalam kes ini secara umum dia, pada 2019, adalah yang mengatakan mereka waris Sultan Sulu telah pun pada zaman Najib lah, kita cerita pada zaman Najib dahulu, telah berlaku serangan ataupun berlaku serangan daripada so-called tim Sultan Sulu ni ataupun keturunan Sultan Sulu ni terhadap Malaysia. Disebabkan oleh itu, kita telah membayar sekian lama nilaian pajakan setiap tahun kepada waris Sultan Sulu kerana kita ambil Sabah. Memang kita bayar, memang kerajaan Malaysia bayar. Namun, disebabkan oleh itu, peristiwa tersebut kerajaan Malaysia mula tidak membayar. Dan ini dikatakan oleh waris Sultan Sulu ini sebagai satu benda yang tak betul. Jadi mereka akhirnya pergi membawa ini ke timbang tara di Paris pada waktu itu. Pada tahun 2020 dan di bawah Kerajaan Perikatan Nasional kerana mereka tidak menghantar wakil, Kerajaan Perikatan Nasional PAS dan juga Bersatu pada waktu itu, terutama Muhyiddin Yassin tidak hantar wakil, maka telah diputuskan Kerajaan Malaysia bersalah oleh penimbang tara nama Stampa dan dianugerahkan sebanyak 14.9 bilion USD kepada Kesultanan Sulu, waris Sultan Sulu tadi, dan mereka telah mendapat order untuk menyita aset Petronas. Bila kerajaan kita mula mengambil alih, kita melawan perkara ini. Kita fight. Dato' Azalina ni antara orang yang pergi fight. Kita mengatakan ini tidak betul. Dakwaan itu tidak betul. Apa yang berlaku itu tidak betul. Timbang tara itu tidak betul. Dan akhirnya apa keputusan yang telah dibuat pada hari ini atau semalam hari inilah mengatakan bahawa Stampa itu sebenarnya tidak layak untuk menjadi penimbang tara kerana lesennya telah ditarik balik sehingga dia lari daripada Spanyol, Madrid pergi ke Paris. Itu dengan sendirinya telah memberi kemenangan kepada kerajaan Malaysia. Tuan-tuan, kalau kita diperintah oleh orang macam PAS tu, ini akibat dia. Terjual dan tergadai maruah negara kita, tuan-tuan. Kalau kita biarkan diperintah oleh orang macam PAS, habis negara kita tergadai. Nasib baiklah kita ada heroin, iaitu Azalina Osman yang gagah perkasa mempertahankan negara kita. Saya kena puji dia. Sebab apa? Sebab dia buat usaha. Dia pandai juga. Dia pun menteri undang-undang dan dia pun seorang lawyer. Dia faham bagaimana prosedur undang-undang dan akhirnya alhamdulillah, tahniah kerana kita telah mengembalikan aset negara kita. Belum habis lagi cerita itu sebenarnya. Tetapi daripada daripada keputusan Mahkamah Madrid dengan menarik balik Stampa punya lisens itu, bermakna keputusan yang dibuat oleh Stampa itu tidak betul dan tidak adil. Tidak betul lah secara prosedurnya. Jadi anugerah itu dianggap tidak valid. Tapi sekarang ni nak officiatekan saja. Terima kasih kerajaan PMX, kerajaan Madani yang telah mempertahankan aset negara kita bernilai lebih 14 bilion USD. Kalau kali dengan 4 pun lebih kurang 50 bilion USD.
50 bilion USD hampir tergadai negara kita kerana ada pemerintah macam Perikatan Nasional. Terima kasih kerajaan PMX kerana telah berjaya mengekang perkara tersebut. Itu pentingnya tuan-tuan. Pemerintah yang kompeten. Pemerintah yang kompeten. Tuan-tuan fikir logik 4 negeri di bawah PAS. Kenapa dia tak lantik Muhyiddin Yassin sebagai penasihat ekonomi? Kenapa dilantik Mahathir Mohamad sebagai penasihat ekonomi? Kenapa sekarang ni ada ura-ura nak melantik Samsuri sebagai ketua pembangkang, menggantikan Hamzah Zainuddin? Adakah PAS sudah tidak mula yakin dengan Perikatan Nasional? Ataupun mereka dah lama sedar sebenarnya pemerintahan di bawah Muhyiddin Yassin, mereka tak boleh pergi ke mana, tuan-tuan. Mereka tak boleh pergi ke mana. Kerajaan, orang kata, sekarang ini pun mereka dalam keadaan tunggang lagang. Tapi yang tu apa ni orang buat? Sakau. Dia utamakan dulu poket dia. Tembolok dia, itu yang utama. Yang lain dia tolak ke tepi. Rakyat disuruh pecah tabung, lepas tu dibagi rakyat, dah senyap korang. Bila semua dah bertebaran pergi kutip-kutip duit sendiri, dia kat belakang, dia sakau duit kita, tuan-tuan. Inilah dia, abah kau. Bukan abah aku, abang kau.